Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih pada anda yang bersama kami, bersama saya malam ni, bersama Lalali Live. Alright, so macam mana dengan keadaan anda? Hari ni COVID naik gila-gila kan? Naik gila-gila, 3,000 kot. Banyak sangat. Itu sangat banyak. Saya tak tahu, mungkin kita dah pecah rekod lah untuk yang highest 3,000 something. But then again, kita masih kena hadapi kehidupan macam biasalah. New normal. Sentiasa follow SOP. Tadi Sofia cakap dengan pelat dia, Sofia follow SOP, Sofia pakai mask. Dia cakap macam tu. So mungkin sekolah taska dia dah bagi tahu, budak-budak pun dah tahu. Mungkin cucu kita lepas ni lahir-lahir memang baby tu, memang dia dah tahu dah pasal SOP tu kan. So itulah perubahan baru yang berlaku, yang mana saya doakan kepada anda yang terkena, yang di kuarantin, yang terpaksa work from home. Sebenarnya work from home tu best. Saya suka work from home ni kalau dapat. Tapi na'udzubillah, kita minta dijauhkan lah daripada sebarang, yelah, COVID kan, siapa nak kena. So minta kita dijauhkan. Dan siapa yang kena ataupun suspek ataupun yang berkaitan sentiasa berada dalam lindungan ilahi, insyaAllah. Okay, so malam ni saya nak tanya, berapa ramai kat sini yang baru start buat bisnes kan, ataupun you adalah dropship yang baru-baru je nak mula. Kalau dropship yang dah 10 tahun tu, kita tak apalah, mungkin kita tak perlu masuk. Tapi kalau anda dropship yang baru nak start, yang rasa macam aku kena build aku punya business bermula dengan dropship. So mungkin kalau anda adalah dropship, you kena cepat-cepat masuk. Kalau ada sahabat-sahabat, kawan-kawan yang baru start dropship, yang you tahu, dia ni baru buat dropship ni, please share video ni. Please share video ni supaya dia dapat tengok. Dan mungkin insyaAllah sebab you share, dia dapat sesuatu daripada video ni, dan dia dapat ubah kehidupan dia, insyaAllah. Dan benda tu akan dapat reflect balik, dan you akan dapat insyaAllah dia punya pahala tu, pahala berkongsi ilmu yang bermanfaat. Okay, so sebelum tu mungkin kita mulakan lah. Saya nak bagi you all faham dulu apa tu dropship. Sebab saya yakin mungkin ada orang yang belum kenal. Sebab saya pun dulu saya tak tahu dropship tu apa, binatang apa ni. Sebab apa, dulu saya suka main game. Saya main game Halo tau, Halo dekat Xbox tu. Saya main game dan dia ada drop, macam drop something lah, macam dropship tu saya anggap macam kapal, dia punya spaceship tu datang, lepas tu dropkan orang. Tu yang saya faham dropship. Dulu saya tak pernah tahu pun, tak pernah expose dengan dunia dropship ni. So mungkin anda macam saya, mungkin you all pun macam saya dulu. So saya terangkan secara simple, secara mudah, secara santai. Dropship tu apa adalah, dropship tu adalah orang yang dapat barang, yang menjual barang tanpa dia pegang barang. Itulah dropship. Dan itulah business mechanism, business punya basic yang paling zero risk. Saya cakap ni zero risk, dan at the same time yang sangat-sangat menguntungkan kan. Sebab apa? Sebab modal dia tak perlu keluar modal. Dropship ni dia tak perlu keluar modal. Dia just beritahu, okay, ada orang nak beli barang ni lah. So orang supplier tu dia akan hantar barang kan, supplier hantar barang, dan tugas dia just promote je. Dia hanya jadi orang tengah, makan atas angin. Ni dia bisnes atas angin, dropship. Tapi ramai yang tak tahu, ramai yang alah dropship ni cekai-cekai. Tak, dropship ni you boleh buat duit dengan dropship. Saya dulu start buat duit sebelum kita jadi stokis ni. Kita orang start dengan dropship, dan tak sangka daripada dropship tu dah kita grow sampai alhamdulillah sampai jadi diamond stokis sekarang. Dan insyaAllah doakan supaya kita boleh terus grow dan bantu fighter dan warrior kita untuk grow, naik juga, semua jadi stokis. Diorang semua kan, in fact Mami Glow, kita ada Masnah, kita ada siapa lagi, Sofwa. Diorang semua start daripada dropship juga. Start from dropship. Tak ada modal, tak ada stok, tak perlu hantar barang, apa lagi. Kerja dia just 3 je kerja dropship ni. Siapa yang kat sini nak tahu apa kerja dropship ni, boleh komen situ nak tahu. Saya nak tahu juga ni, you all nak tahu ke kerja, tugas khas, tugas hakiki. Macam kita pergi kerja kan, kita pergi kerja apa semua, ada tugas hakiki ataupun job scope ataupun KPI. So KPI, job scope lah, kita panggil job scope. So job scope ni adalah penting tau. Sebab apa? Sebab dia adalah guideline untuk usahawan pastikan bahawa dia berada dalam jalan yang betul.
So thank you pada yang join malam ni. Thank you so much. Selamat datang saya ucapkan. Stay kejap, jangan keluar dulu, sebab saya nak share hari ni 3 misi hidup dropship yang boleh berjaya, yang akan bolot kejayaan insya-Allah. Dan dropship ni tadi saya cerita kan. Saya habis cerita ke? Belum kan? Belum kot. So dropship ni dia memang boleh buat duit. Sebab apa? Sebab tugas dia ada 3 saja, iaitu adalah marketing nombor 1. Dia kena buat marketing gila-gila, kerja dia marketing. Nombor 2, marketing juga. Marketing kena gila-gila lagi daripada gila-gila tadi. Gila-gila. Dan ketiga, tiga ni memang paling power lah. Tugas dia yang paling power, yang paling penting seorang dropship adalah, lagi power daripada 2 ni adalah dia kena buat marketing juga. Marketing ni kena lagi super gila bapa ultra daripada 2 ni. So kerja agent, you kena buat marketing. That's it. Tak payah buat benda lain. You tak payah fikir nak buat produk apa, tak payah fikir nak dapat raw material daripada mana, tak payah fikir nak apa lagi, nak cari supplier kotak macam mana, tak payah fikir aku nak hantar ni kat mana, nak jual kat mana, tak payah fikir semua tu. Itu biar HQ yang fikir. You all sebagai dropship just promote, dapat order baru ambil barang. You tak ambil barang pun, dapat order Roger HQ dia akan hantar dan you dapat duit. Kan? RM10 sebotol. Siapa tak nak? Kan? You jual satu, you tak ada simpan barang, you jual, you untung RM10 satu botol. Sebab tu ada dropship kita orang yang dropship dia berjaya jual 40 botol satu hari. Satu bulan dropship. So ini yang kita nak. Yang mana diorang boleh rasa duit. You boleh rasa duit, jangan risau. Daripada dropship pun you boleh rasa duit. Yang penting marketing. Saya ulang lagi. Alright. So tapi masalah besar dia, masalah isu kritikal dia, sampai kat sini dah buat dropship, tapi mungkin you adalah dropship untuk produk ke-6 dah sekarang ni. Mungkin you all dropship untuk produk ke-6. Saya tak tahu. Tapi masalah dia lah, ramai dropship dia hanya sekadar dropship dan lama-lama dia mati. Mati tu macam mana? Bukan mati meninggal lah, na'udzubillah, bukan meninggal, tapi mati dalam bisnes. Dia jadi dropship, lama-lama dia hilang dari radar. Founder not found. Dia tak dijumpai. Sebab apa? Sebab dia tak ada 3 misi hidup ni. Kan? Siapa kat sini ada misi hidup? Ataupun you adalah something you nak capai dalam life. That's your mission, dan you akan buat apa saja, whatever it takes, kan? Untuk pastikan you dapat that mission, kejayaan tu. Dan kejayaan ni saya cakap ni, bila saya sebut kejayaan, setiap orang ada definisi kejayaan yang berbeza. Ada orang nak duit, ada orang yang nak ketenangan, ada orang yang nak keagamaan, spiritual, ada orang yang nak dapat segalanya dalam dunia, ada orang yang nak conquer dunia. So kejayaan tu berbeza. So setiap seorang daripada you all pasti ada kejayaan, definisi kejayaan masing-masing. Dan hari ni saya nak share adalah 3 misi hidup orang yang berjaya. Dan tak kisah, saya tak kisah you nak berjaya apa, nak kejayaan apa-apa semua, but this is the core. Ini adalah core dia, main thing, yang kalau you tak ada macam ni, benda ni, misi hidup ni you tak ada, insya-Allah you takkan ke mana, you takkan berjaya, dan you akan penat tukar-tukar produk je setiap masa. Okay. So ready ke ready ni untuk saya share 3 misi hidup orang berjaya? Boleh komen ready. Saya nak tengok komitmen anda. Okay. Misi hidup ni kalau macam ni bayangkan, bila you nak pergi ke satu tempat yang you tak pernah pergi, Food Panda lah, alright, senang. Food Panda rider. Ni senang ni. Saya harap you all boleh faham lah dia punya analogi dia. So bila Food Panda rider, dia dapat satu order makanan, tapi makanan tu tak bagi tahu nak hantar kat mana. Contoh, dia nak Pizza Hut satu, tapi tak ada destination tak ada misi hidup dia, alamat tu tak ada. So dia agak-agak rasa-rasanya, adakah pizza yang dia order tu boleh sampai dekat orang yang order tu? Berapa persen yang benda tu akan sampai? Berapa persen probability, kemungkinan yang benda tu akan sampai? Dan saya yakin dia adalah 0.00000000000%. Dia tak akan sampai. It will never arrive. Dia tak akan sampai, dan orang tu akan kelaparan sampai bila-bila. Sebab dia tak ada matlamat, dia tak ada destination. Kan? So benda basic sebelum kita cerita apa 3 benda misi hidup yang penting tu,
Saya nak beritahu, kalau you tak ada matlamat hidup, sekarang 2021 dah masuk, tapi you masih tak ada matlamat hidup, angin, minta maaf, kalau masih tak ada matlamat hidup, you akan makin lama makin hilang dari radar. Bukan you akan tak ada apa-apa, bukan saya cakap you akan biasa, tak, you akan hilang dari radar. Kalau net worth nilai tu ada nilai, kemungkinan kalau you tak ada misi hidup, nilai you akan go to negative. Okay, alright, clear So boleh start So misi hidup nombor 1 seorang usahawan berjaya, yang mana benda ni yang saya nampak dekat dalam ciri ramai orang yang saya kenal, dan you all pun mungkin ada nampak, dan mungkin you boleh relate. Perbezaan orang yang berjaya ni dengan yang tak berjaya ni adalah dia punya misi adalah untuk serve others, untuk memberi khidmat kepada orang lain. Khidmat, bukan mengambil duit orang lain, tapi memberi khidmat kepada orang lain. Serve others. Setiap dari kita ada satu responsibility tau. Kita ni khalifah Allah kan. Setiap daripada kita ada satu responsibility yang kita kena give to society, give to masyarakat, memberi. That's why wujudnya sistem zakat. Dia mewajibkan semua umat Islam untuk berzakat kalau you ada kemampuan, kan? Kalau tak ada kemampuan, you akan terima zakat. So the key thing is, kita bekerja hari ni, kita usaha buat tu buat ni, sebenarnya kita adalah untuk serve others. Kita nak bantu orang lain. Selalu dengar kan, income whatever duit kita, dalam duit kita tu ada hak orang lain. Dan salah satu cara untuk bersihkan hak-hak orang lain tu adalah antaranya melalui zakat. Dan serve ni tu berkhidmat tau. Kau tengok macam mana orang-orang hebat berkhidmat. Syed Mukhtar Al-Bukhari, dia siap buat apa? Zaman dulu, saya belajar, saya dapat dia punya apa? Subsidi tuition lah, saya panggil lah, untuk periksa. So dia panggil Mukhtar Bukhari punya foundation something. So itu dia serve pada orang lain. Kalau you tak ada duit, you tak ada kejayaan, you tak berjaya, dan you tak ada misi untuk serve orang lain, InsyaAllah you tak akan dapat pun sebenarnya. You tak akan berjaya achieve that serving others. Tengok Ustaz Abid Liu macam mana. Gila weh. Kalau tengok video dia jumpa sesiapa saja, dia just cakap, even dia pergi kedai elektrik, boleh lah bang, ni boleh ambil ni, dia main tunjuk je. Lepas tu dia akan, boleh pakai kad kan? Dia pun pakai kad dia. Dan bila orang yang susah tu nak sewa rumah, tak apa, cik duduk je sampai bila-bila, saya akan bayar. Yang penting kita akan cuba bantu anak cik pergi sekolah untuk dapat kerja yang baik sikit. So dia serve others, dia tak serve diri dia tau. But along the way, sepanjang proses dia tu, rezeki masuk. Dan benda tu dah ada depan mata kita pun. Kita dah nampak pun sebenarnya kat depan mata kita, tapi sebenarnya kita sama ada perasan ataupun buat tak perasan. So serve others. InsyaAllah bila kita serve others, kalau kita tak perlu serve ramai orang pun, sebenarnya cukup sekarang you pilih satu family, dan the best adalah you cari you punya family, satu family, the best family you, dan you bantu dia betul-betul sampai you boleh nampak kehidupan dia berubah. InsyaAllah 1% at a time. Kita cuba bantu sampai kehidupan dia improve, dan kita boleh pergi bantu orang lain pula. Dan mungkin orang yang kita bantu tu, keluarga tu, dia pula akan bantu orang lain. Macam mana Ustaz Abid dia selalu share kan, yang dia tak ada stokin pun dulu, nak pergi sekolah tak mampu, nak bayar yuran apatah lagi. Tapi Alhamdulillah sekarang dia dah make, saya tak tahulah millions, how many millions tak tahu, dengan Ilyu Smart lagi, dengan dia punya talk lagi, dengan dia punya YouTube lagi. So benda tu adalah rezeki. Okay, so itu adalah nombor 1. Anda kena ada satu misi hidup untuk berkhidmat pada orang, serve others. Tak ada benda ni, InsyaAllah kita susah nak grow. Which dah masuk ke point saya nombor 2 adalah misi hidup orang yang nak berjaya adalah dia nak grow. Dia nak keep develop diri dia better daripada yesterday. Tahu, dia nak keep improve diri lah. Dan benda ni kadang-kadang orang ingat, improve diri, grow tu macam kena big. Tak, sebenarnya tak. Cukup sekadar mungkin you punya misi tahun ni adalah aku nak baca Al-Quran 1 muka surat sehari. Itu misi. Tahun lepas aku tak baca langsung. Dan itu adalah satu grow, satu kebaikan. Tak semestinya grow, aku kena khatam Quran ni, sebulan ni mesti khatam, setiap bulan wajib khatam. Ataupun aku mesti capai sale 1 juta ni bulan ni, baru aku kira grow. Tak. Kalau dulu you kosong,
tapi you dah buat dropship, you dapat untung RM10, itu pun adalah grow sebenarnya. Jangan pandang rendah pada setiap grow yang berlaku, setiap win-win kecil yang berlaku, sebab win-win kecil ni lah sebenarnya yang akan bawa banyak lagi win yang besar. Itu yang saya sangat percaya, dan saya harap anda pun percaya benda yang sama, sebab itu adalah benda yang betul. Dia panggil apa istilah tu? Incremental effect. Dia akan berlaku sikit-sikit, ataupun snowball effect pun boleh. Yang mana benda tu sikit, lama-lama dia makin besar lah, snowball kan. Daripada Gunung Everest tu, kalau ada satu batu jatuh, batu tu dilitupi macam manalah ditutup ais, dan ais tu akan berkumpul sampai bila dia sampai ke bawah gunung tu, dia akan jadi sangat besar sebab dia dah accumulate. So itulah bendanya pentingnya untuk grow. Start kecil, tak perlu fikir nak besar sangat. Kalau you kosong income sekarang, mungkin side income you kosong, you plan lah, okay, aku nak at least 100. Tak payah besar sangat. Kadang-kadang bukan tak boleh, cumanya otak kita ni kadang banyak sangat biawak. So bila kita set contoh, aku kosong sekarang ni, bulan depan aku nak 1 juta, otak kita akan selalu serang kita punya keyakinan diri, cakap, gila kau ni, mana boleh, kau tak boleh berjaya. Dan masalahnya bila kita percaya, apa biawak-biawak tu cakap kat belakang, bukan belakang, kat atas otak kita, dan dia akan membawa kepada kegagalan hidup kita. Dan sebagai dropship, mungkin you akan hilang dari radar, dan you terpaksa menyalahkan pada produk, bukan pada diri sendiri. You akan salah, produk ni tak laku lah, produk ni tak ada market, alamak sekarang PKP, COVID, orang tak ada duit nak beli. Sebenarnya orang bukan tak ada duit, orang ada duit tapi dia tak beli dekat anda, dia beli dekat orang lain, dekat pesaing kita, yang mana dia orang still konsisten buat posting, buat FB live, buat whatever lah, yang penting supaya customer dia nampak. Tapi bila kita gagal, kita menyalahkan orang lain selain kita. So please Melayu hari ini, jangan salahkan orang lain kalau kita gagal, kan? Salahkan pada diri sendiri. Kalau kita berjaya, macam mana? Kalau kita berjaya pun cakap pada diri sendiri, yes, alhamdulillah, syukur aku berjaya, dan terima kasih pada doa orang-orang lain. Macam itulah. Okay, boleh Right, so itu nombor 2, misi nombor 2. You kena ada perasaan nak grow. Jangan statik. Saya selalu jumpa orang yang tak nak grow pun. Dia tak nak rasa macam career. Contoh, kalau dulu dia kerja bawah-bawahan, bila kita nak tak you try ni, tak apalah, tak berani lah, aku tak reti lah. Belum start dia dah gagal dulu, kan? So ini ciri-ciri yang saya tak nak ni. Saya tak nak, especially you all yang follow live ni, yang bersama kami malam ni, hari ni. Saya doa dan saya minta agar you all jangan ada mindset tak nak grow. Pernah tak tengok cerita Yes Man? Yes Man, Jim Carrey berlakon. Saya suka Jim Carrey berlakon. Dan Yes Man tu, dia sebelum tu dia cakap no dekat semua benda. No. Dia takkan accept whatever new opportunities datang. Tapi bila dia masuk satu macam kelas, macam Dr. Azizan lah, tapi Mak Saleh, dia disuruh cakap yes untuk setiap benda. Bila dia cakap yes, banyak pintu baru terbuka. Sebab dia willing, dia ready untuk take challenges, opportunity. So kadang-kadang, of course lah, mungkin ada opportunity yang tak bagus, dan kita elakkan lah. But kalau you ada dapat opportunity yang bagus, jangan lepaskan peluang tu, do it. Kalau you ada peluang, contoh you punya leader ada buat kontes dan you boleh menang kontes tu, masuk, do it. Jangan cakap tak apalah, aku tak ada benda yang best lah untuk buat, aku tak ada skill lah nak buat. No, please. Itu 2020 kita tinggalkan jauh-jauh benda-benda yang menggagalkan kehidupan kita. Tahun ni cabar diri sendiri, be bold, be better, insyaAllah. Okay, so tu nombor 2. Nombor 3, nombor 3 ni key. Nombor 3 ni sangat penting. Kalau 2 benda tu you ada, tapi nombor 3 ni you tak ada, 2 yang pertama tu tak penting lah, sebab you tak akan berjaya pun. Sebab ini adalah core dia. Kenapa orang yang berjaya ni berjaya? Sebab benda ni, iaitu dia never give up. Dia tak pernah gagal. Dia sentiasa cuba, gagal, cuba, bangun balik, gagal, cuba. Sebab apa? Sebab kegagalan tu bukan menggagalkan kita, tapi dia adalah pelajaran untuk kita. Kalau kita take it positif lah. Tapi kalau kita anggap macam, alamak, aku buat tak berjaya lah, ejen aku lari, dropship aku lari, aku tak boleh buat bisnes, semua orang tak suka aku,
Kan, kalau benda ni masih you simpan dalam otak lagi, you tak akan berjaya. So instead of kalau contoh you punya team tinggalkan you, tak apa, aku akan do better. Aku akan check apa kesilapan yang aku buat dulu, kan, dan aku akan buat better kali ni, dan aku akan bangkit balik better, berjaya dan lebih power daripada sebelum ni. So itu adalah mindset. Mindset tau saya cerita ni, mindset, bukan cerita pasal tindakan apa, tak, mindset dulu. So kalau you ada mindset never give up ni, InsyaAllah you boleh pergi jauh. Tak kisah apa produk, tak kisah apa brand you pakai, tak kisah betapa susah you nak dapat internet wifi ke, ataupun betapa susah you nak dapat duit untuk buat modal, you pasti berjaya bila you tak ada never give up. Okay, so please jangan give up. Kita punya perjalanan masih jauh, dan ramai lagi orang sedang memerlukan kita dan menantikan kita untuk bantu diorang. So please do something better daripada tahun lepas. Buat sesuatu yang kita akan bangga dengan diri kita 5 tahun akan datang. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih bersama Lily Live. 3 misi hidup dropship berjaya ni, please amalkan, please buat. Kalau sekarang you ada misi hidup tapi belum masukkan 3 poin ni, please masukkan. Sebab saya yakin kalau you buat, InsyaAllah you akan dapat. Right, Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye.